petang pelajar. Selamat petang, cikgu. Masih ada semangat nak belajar ke petang ni? Masih, cikgu. Bagus. Okay, untuk petang ni, cikgu akan ajar kamu topik iaitu berkaitan dengan novel di mana novel tersebut bertopik songket berwarna emas. Untuk pembelajaran kita kali ini, cikgu mengajar kamu lebih kepada nilai dan pengajaran. Termasuk tema. Nanti kita sama-sama belajarlah apa yang ada dekat dalam novel tersebut. Okay? Okey, cikgu. Okay, untuk bahagian pengenalan pula dalam novel tersebut sudah cikgu baca kamu dengar lah. Okey, cikgu. Setiap karya sastra sudah pastinya tema amat penting bagi mengetahui persoalan utama atau idea pokok yang ingin disampaikan oleh pengarang melalui cerita tersebut. Ia adalah dasar atau inti daripada cerita yang bisa berupa isu moral, sosial, budaya atau lainnya. Dan biasanya disampaikan secara tersirat melalui pelbagai peristiwa dan motif dalam cerita. Untuk tema bagi novel songket berbenah emas ini pula adalah mengenai kecekalan dan ketabahan seorang remaja iaitu Dahlia dalam menempuh cabaran hidup. Apa tema bagi novel songket berbenah emas ini tadi pelajar? Mengenai kecekalan dan ketabahan seorang remaja iaitu Dahlia dalam menempuh cabaran hidup. Okey, betul. Sudah faham tema untuk novel songket berbenah emas ni? Faham, cikgu. Okay, kita seterusnya akan masuk kepada nilai dan pengajaran. Nilai dia ada maksudnya tersendiri, begitu juga pengajaran ada maksud dia tersendiri. Dua jenis maklumat ni mempunyai maksud yang berbeza. Lepas ni kita akan belajar sama-sama, okey? Okey, cikgu. Nah, ini yang cikgu kata tadi. Okay, kita fokus kepada nilai dulu di mana yang ini. Boleh tolong baca untuk cikgu kah bahagian nilai ni? Boleh, cikgu. Bacalah. Nilai moral adalah nilai dalam cerpen atau novel yang berhubungan dengan perangai, budi pekerti atau tingkah laku manusia terhadap sesamanya. Okey, bagus. Sekarang kamu sudah tahu apa itu maksud nilai dalam sebuah novel? Tahu? Betul tak? Hah? Kamu faham tak apa maksud nilai dalam novel? Apa hubungan nilai dalam novel untuk novel? Maksud dia. Boleh terangkan untuk cikgu tak? Berhubungan dengan perangai, Perangai lagi? budi pekerti dan tingkah laku manusia. Nilai dia ni macam sifat kita sendiri. Macam mana kita berkelakuan dengan orang sekeliling, keluarga dan juga rakan. Okey, ni kita fokus kepada pengajaran pula untuk kita fokus kepada maksud pengajaran dalam novel. Cikgu baca ya, kamu dengar. Pengajaran dalam novel merujuk kepada nilai murni, teladan atau nasihat yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca melalui cerita yang ditulis. Ia adalah amanat atau pedoman yang tersirat dalam karya sastra yang bertujuan untuk memberi pengajaran atau panduan kepada pembaca tentang kehidupan dan nilai-nilai kemanusiaan. Kamu pelajar faham tak apa maksud pengajaran dekat sini? Faham. Kalau faham, terangkan untuk cikgu apa maksud dia. Pengajaran merujuk kepada nilai ini atau nasihat yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Betul. Pengajaran ini macam sokongan kepada nilai tadi. Cuma pengajaran dia lebih kepada penerangan untuk nilai. Nanti kamu akan tengok sendiri lah apa contoh yang ada cikgu senaraikan dekat dalam ni nanti. Kita belajar sama-sama, okey? Okey, cikgu. Jangan lupa sediakan satu kertas, nanti cikgu ada latihan untuk kamu. Okey, Kita cikgu. akan tengok untuk seterusnya kita akan tengok contoh sama ada contoh nilai ataupun pengajarannya dulu. Nah, di sini ini yang cikgu kata tadi. Dekat sini kita dah boleh nampak contoh nilai. Boleh baca contoh yang pertama untuk cikgu? Boleh, cikgu.
Okey, baca. Nilai kasih sayang anak terhadap ibu bapaknya. Contohnya, Dahlia amat menyayangi ibunya walaupun ibunya mengidap penyakit kemurungan. Boleh faham tak apa maksud nilai kasih sayang kat sini? Boleh tunjukkan cikgu apa contoh dia yang ada untuk kita belajar hari ini? Dahlia tu sayang ibu dia walaupun ibu dia mengidap penyakit kemurungan, cikgu. Betul. Di sini dah lebih kepada hubungan kekeluargaan. Marah macam mana pun kita dekat ibu kita tetap sayang ibu kita sendiri. Betul tak belajar? Betul. Okay, next untuk nilai yang kedua boleh baca untuk cikgu? Nilai ketabahan. Dahlia tabah mengharungi dugaan dalam hidupnya. Dia tabah apabila emaknya sakit dan abahnya dipatuk ular. Dahlia juga tabah apabila mendapat tahu neneknya mahu menjual tanah tempat tinggal mereka. Kelar ke sini kita boleh lihat betapa tabahnya Dahlia mengharungi dugaan dalam hidupnya. Kalau kamu orang dekat tempat Dahlia, kamu dapat tak tabah macam Dahlia tu? Banyak masalah lagi tu. Tak, cikgu. Mesti kamu orang akan rasa down, stres, putus asa kan? Macam tak ada harapan untuk melangkah ke kehidupan seterusnya kan? Ya, betul, cikgu. Okay, jangan pernah putus asa, mana tahu mungkin kamu ada masa depan kamu sendiri sebab kita semua punya masalah tapi tidak sama. Betul tak? Betul. Okay, kita pergi ke slide yang seterusnya. Untuk nilai yang ketiga, cikgu baca okey? Boleh, cikgu. Nilai pengorbanan. Contoh dia, Dahlia sanggup berkorban demi menjaga adik-adiknya sewaktu emaknya dirawat di hospital. Dia sanggup putus sekolah karena ingin menguruskan adik-adiknya dan menjaga adiknya Ingrid yang sakit. Dahlia juga sanggup keluar dari asrama sedangkan hanya tinggal beberapa bulan lagi sebelum menduduki STPM. Di sini kamu sudah lihat pengorbanan Dahlia dalam keluarga dia. Dia sanggup keluar dari asrama, jaga adik dia sakit. Kalau kamu orang dekat tempat Dahlia, mungkin kamu orang dah berhenti sekolah, betul tak? Betul. Sebab banyak masalah. Mungkin kamu kata sanggup nak hadapi masalah kehidupan. Ya, betul, cikgu. Okay, kita pergi ke slide yang seterusnya. Ini adalah pula contoh bagi pengajaran. Cikgu nak kamu baca dari contoh yang pertama sampai contoh yang ketiga. Baca contoh yang pertama dulu untuk pengajaran. Kita hendaklah membantu orang yang dalam kesusahan. Tauke Lim sanggup membayar harga tanah yang mahu dijual oleh Nek Kia supaya Embong sekeluarga dapat terus tinggal di rumah mereka. Yang kedua, kita mestilah berusaha untuk menyelesaikan setiap masalah yang kita hadapi. Dahlia berusaha untuk menyelesaikan semua masalah yang dihadapinya satu demi satu. Yang ketiga, kita haruslah insaf akan kesalahan yang kita lakukan. Nek Kia dan Abu Bakar insaf akan kesalahan yang telah dilakukan terhadap keluarga mereka sendiri. Okay, terima kasih. Kita tengok pengajaran yang pertama. Sebenarnya cikgu lupa letak contoh kat sini. Maaf ya. Nanti cikgu terangkan. Untuk yang pertama dekat sini pengajaran, kita hendaklah membantu orang yang dalam kesusahan. Contohnya, Toke Lim, dia sanggup membayarkan harga tanah yang mahu dijualkan oleh Nek Kia supaya Embong semoga dapat terus tinggal di rumah mereka. Di sini kita dapat melihat Toke Lim sejenis orang yang sanggup membantu orang yang dalam kesusahan. Toke Lim pun sudah pun mempermudahkan urusan mereka dengan meringankan sedikit beban untuk keluarga Embong. Betul tak? Betul. Okay, untuk pengajaran yang kedua iaitu kita mestilah berusaha untuk menyelesaikan setiap masalah yang kita hadapi. Macam yang cikgu cakap tadi, masalah kita mungkin berbeza namun akan ada setiap penyelesaian untuk masalah kita. Macam yang Dahlia buat tadi, dia berusaha untuk menyelesaikan semua masalah yang dihadapinya. Dia sanggup berhenti asrama menjaga adiknya walaupun dia dah hampir mengikuti peperiksaan SPM. Dahlia berusaha sebaik mungkin untuk yang dia hadapi. Faham kelas? Faham.
Oke, untuk contoh pengedaran yang ketiga, selesaikan masalah itu terakhir, kita harus insaf akan kesalahan yang kita lakukan. Macam yang Nek Kiah dan Abu Bakar buat, dia ada buat salah tapi dia insaf akan kesalahan. Sama macam kita juga, walaupun terkadang mungkin ada setengah manusia dia lambat untuk insaf, mungkin ada setengah manusia juga dia cepat sedar, dia cepat rasa bersalah. Lepas tu dia insaf, insaf akan kesalahan dia tersebut. Begitu juga dengan kita, jangan, walaupun kita banyak melakukan kesalahan, jangan lupa untuk minta maaf, sedar betul tak apa yang kita buat, tanya diri sendiri macam mana orang Betul. sekeliling rasa, betul tak? Betul. Sebelum cikgu nak habiskan slide ni, cikgu ada aktiviti untuk kamu, nanti kamu buat berdasarkan gambar. Jom. Yang ni cikgu kata latihan. Kamu ada nampak tak 3 gambar ni? Nampak Yang pertama gambar apa? keluarga, Keluarga. Yang kedua? diri sendiri, Ketiga? masyarakat. Coba kamu pikirkan peribahasa berkaitan dengan cerita tadi. Coba kamu buat satu peribahasa berkaitan dengan keluarga, satu peribahasa berkaitan dengan diri sendiri, dan satu peribahasa berkaitan dengan masyarakat berdasarkan kisah tadi. Boleh tak? Cikgu tunggu. Boleh, cikgu. Buat dulu, cikgu bagi kamu masa. Bagi 5 minit, cikgu. Okey. Sudah ke kelas? Dah, cikgu. Okey, cikgu nak tanya apa peribahasa untuk yang gambar yang pertama, iaitu keluarga. Bagai acuan begitu seperti ya, cikgu. Bagai isi dengan kupu. Apa maksud dia? Apa kaitan dia dengan cerita Dahlia tadi? Hubungannya sangat rapat dan sukar dipisahkan. Seperti Dahlia dengan adiknya. Dia sanggup berkorban sekolah ke dia untuk menjaga adik dia yang sakit. Adalah untuk gambar yang kedua pula. Saya gambar kedua pula diri sendiri. Apa contoh Berat peribahasa yang berkaitan dengan berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Itu bermaksud menggambarkan seseorang yang tabah menanggung kesusahan yang dipikul sendiri. Contohnya seperti Dahlia yang tabah menghadapi cabaran, ibu dia yang sakit, ayahnya dipantau ular dan Nek Kiah ingin menjual tanah rumah mereka. betul. Gambar yang ketiga pula dengan masyarakat. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Contoh dia? Saling membantu antara satu sama lain. Saling bantu antara satu sama lain. Okey. Macam Toke, dia bantu Ya. keluarga. Keluarga Embong, itu ibu Dahlia. Untuk kita masih ada satu lagi latihan. Okey. Sebelum kita habiskan kelas ni. Satu saja lagi. Kita pergi slide terus nanti. Boleh, cikgu. Kamu baca baik-baik apa yang ulasan dia minta. Cikgu baca dulu ya. Boleh, cikgu. Berdasarkan pandangan anda sendiri, adakah nilai dan pengajaran penting dalam sebuah novel atau cerpen? Nyatakan sebab perkara tersebut penting. Okey, huraikan mengikut pandangan kamu sendiri. Cikgu bagi masa untuk kamu fikir. Lepas tu, kamu terangkanlah untuk rakan-rakan kamu yang lain. Okey, buat dulu. Okey, cikgu.
Dah, Cikgu. Oke, kalau sudah coba baca kamu punya ulasan pandangan kamu Pada, berkaitan pen- dengan novel dan cerpen. pada pandangan saya, nilai dan pengajaran penting dalam sebuah novel atau cerpen kerana nilai dan pengajaran dapat memberikan panduan kita untuk menghadapi masalah. Contohnya, seperti yang novel itu tadi, Dahlia tabah menghadapi masalah dia. Ibu dia sakit, ayah dia dipantau ular dan tanah di rumah mereka ingin dijual oleh Nekia. Itu jawapan saya. Oke, boleh terima. Cikgu pun ada pandangan. Sebenarnya nilai dan novel ini memang penting dalam sebuah novel. Bagi kita tahu apa pengajaran dalam cerita tersebut, apa nilai yang kita dapat. Lepas tu kita dapat kaji. Oh, untuk novel ini saya pun tahu apa nilai yang ada dalam novel ini. Kita boleh belajar macam-macam lagi nilai. Betul tak? Betul. Begitu juga dengan pengajaran. Kita boleh tahu apa pengajaran yang ada dekat dalam novel ini. Kita boleh faham. Oke, itu saja daripada cikgu untuk hari ini. Seru nak tak belajar apa yang kita belajar hari ini? Ya, dapat, Cikgu. Terima kasih, Cikgu. Dapat sedikitlah daripada apa yang cikgu kongsi, apa yang cikgu ajar untuk kamu hari ini kan. Ya, Baik, itu saja daripada cikgu. Terima kasih. terima kasih, Cikgu.